para penonton daripada tinjauan didapati bahawa lebih kurang ini adalah tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2019 melaporkan bahawa hampir 500,000 rakyat Malaysia dewasa mengalami kemurungan. Ini adalah daripada data yang diekstrak melalui himpunan data di klinik-klinik kesihatan dan juga di hospital. Bayangkan mereka yang berhadapan dengan keadaan ini namun tidak mendapatkan rawatan. Dan rata-rata boleh dikatakan bahawa golongan wanita ni tanggungjawab kita masya-Allah sangat besar. Kadang-kadang melangkaui, terpaksa saya katakan golongan lelaki. Kitalah ibu, kita juga pergi kerja, kita menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Dan melalui proses kelahiran yang melalui pelbagai proses perubahan hormon yang juga memberi kesan kepada emosi. Jadi it's not easy, bukan mudah. Dan mungkin ada di kalangan kita sedang berhadapan dengan pelbagai masalah mental, isu mental, kesihatan mental. Malah ada mungkin di sekitar kita, family members kita, ahli keluarga kita. Jadi topik pada hari ini datang tepat pada masanya. Sebab kita tidak mahu lagi beranggapan bahawa ini adalah orang tu gila. Bukan. Tapi ia adalah satu masalah kesihatan yang ada penyelesaian. InsyaAllah bersama dengan kita di studio untuk menceritakan tentang mendepani cabaran wanita ialah Dr. Irna Hashmira Yasmin Muhammad Yusof yang merupakan pegawai perubatan bertugas di Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH. Selamat datang Doktor. Terima kasih sudah jemput kami. Okey, saya nak tanya first question lah. Iaitu sebab kadang-kadang orang menghadapan isu kesihatan mental adalah isu orang gila. Oh, betul. Nak gelak pun nak tergelak. Tapi hakikat gitulah kan doktor. Jadi apa sebenarnya itu terminologi kesihatan mental? Kesihatan mental sebenarnya. Tapi itu yang biasa kita dengar orang kata gila kan. Gila lah Tapi orang tu kan. Hakikatnya gila tu kalau boleh sekarang ni kita dah, kalau boleh itu stigma dalam kalangan masyarakat kita boleh kata gila. Kalau boleh kita tak nak gunakan dah perkataan gila, dia tidak boleh diguna pakai. Dia sama ada masalah kesihatan mental atau penyakit mental. Jadi kita nak bercakap tentang kesihatan mental yang optimum tu, yang macam sekarang contohnya sebagai definisinya kesihatan mental yang baik tu ialah boleh apabila kita boleh berdaya tindak terhadap keadaan sekeliling, kita boleh produktif dalam bekerja, kita boleh menyumbangkan kepada masyarakat. Itu maksudnya kita berada dalam tahap kesihatan mental kita yang optimum. Tapi bila kita ada gangguan-gangguan macam stres contohnya, stres, gangguan pekerjaan dan dalam pekerjaan, dalam kehidupan macam yang puan kata, kita sebagai seorang wanita, kitalah ibu, kitalah isteri, kitalah anak, kita bekerja kan, baik dari rumah ke maupun dari rumah sepenuh masa pun. Sama, semua tu banyak benda-benda yang boleh menyebabkan stres dalam kehidupan kita. Dan bila terganggu tu semua itulah emosi kita yang bawa kepada masalah kesihatan mental yang kita dapat lihat baru-baru ini. Macam yang Puan Farah katakan, tinjauan NHMS kami tu dapat 2.3%, sangat tinggi lah. Dan tapi saya tambah lagi yang baru-baru ni, ibu yang baru melahirkan anak NHMS 2022, 11.2% mengalami masalah kemurungan. tinggi. Dan isunya ialah 9 daripada 10 dia tak tahu pun dia mengalami kemurungan. Itulah selalu bila perempuan ni kan, dia selalu letak diri dia last sekali. Macam itulah. Jadi dia tak perasan pun yang lain. Kita sibuk uruskan pelbagai benda kan dalam urusan seharian kita. Dan bukan apa tu doktor. Kadang-kadang dia ada macam doktor kata stigma. Dia kata kalau dah melahirkan anak, kalau ada gangguan emosi ini dah jadi meroyan. So mungkin dia pun tak naklah dilabel sebagai meroyan kan. Betul. Tapi hakikatnya dia memerlukan pertolongan, support. Jadi apa sebenarnya faktor-faktor kalau kita daripada pengalaman doktor, daripada data yang dihimpunkan, apakah faktor yang menyebabkan wanita berhadapan dengan masalah mental? Masalah mental kebanyakan kita dapat, khususnya pasca pandemik kita nampak macam trend peningkatan tingkah laku bunuh diri meningkat secara mendadak daripada 2020 631 kes kepada 2021 1142 kes. Dan kalau kita nampak kebanyakannya memerlukan talian yang kami lakukan pada talian COVID pada kita itu memerlukan sokongan dari segi emosi. Kebanyakannya isu macam isu kewangan, isu masalah perhubungan, masalah kalau dalam kalangan yang berusia mungkin masalah penyakit-penyakit kronik, masalah mungkin kesunyian, dia pelbagai perkara yang boleh membawa kepada gangguan emosi seseorang itu. Banyak sebenarnya faktor. Dalam kita menjadi diri kita tu, dalam kita ibu, apa stres dia? Banyak stres dia. Dan kita bekerja, banyak lagi stres dia dalam tempat kerja dan sebagainya yang boleh membawa kepada kita untuk mengalami masalah isu kesihatan mental tu. Baik. Itu faktor-faktornya lah. Okey, so sebenarnya pentingnya untuk pergi mendapatkan rawatan. Betul. Sebab kadang-kadang dia mungkin ada masalah klinikal yang lain kan. Tak semestinya
emosi semata-mata kan. Betul. Okey, saya nak kongsikan satu lagi soalan saya nak ajukan pada doktor, iaitu kepentingan penjagaan kesihatan mental dengan kemahiran membuat penyesuaian kepada perubahan rutin harian. Benda tu pun mungkin boleh diambil sebagai tips pada penonton hari ini. Macam yang saya kata, contoh kalau saya kaitkan dengan kes baru-baru ni kan, kita baru dengar ada 2 kes kita kehilangan 2 petugas kesihatan yang telah menyelamatkan riwayat ni kan. Jadi bila kita nampak dalam isu itu, apa yang kita nampak ialah perkara bila stigma yang semakin menebal dalam kalangan kita. 2 perkara ialah, pertama satu ialah kita kena ambil cakna lah tentang kesihatan mental. Kan, maksudnya bila ambil cakna yang pertama ialah tentang diri kita sendiri. Kalau kita boleh amalkan beberapa penjagaan kendiri. Penjagaan kendiri itu sangat penting. Dan orang-orang sekeliling kita pun kena tahu macam, oh, kesihatan mental ni macam ni. Seorang tu sangat memerlukan support dan bantuan, dan kita kena terbuka dalam menerima yang orang tu ada masalah kesihatan mental. Dia macam contoh kalau banjir, macam tragedi yang berlaku. Bila banjir berlaku, kebakaran dan sebagainya berlaku, orang berlumba-lumba nak bantu. Tapi kenapa kalau isu kesihatan mental orang macam teragak-agak, dia rasa macam betul ke dia ada kesihatan mental? Kita nak kalau boleh semua orang sama-sama berlumba-lumba untuk bantu, untuk bersama-sama dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, khususnya pertolongan bantuan dari segi sokongan emosi dan psikososial itu sendiri. Okey, mungkin perlu juga kita kongsikan tentang cadangan intervention dan rawatan bagi golongan wanita yang memerlukan sokongan serta rawatan berkaitan kesihatan mental. Apakah antaranya supaya at least kita kongsi dengan para penonton yang mendengar tu, dia rasa oh inilah kaedah-kaedah. Betul. Contohnya kalau kami pecahkan 2 lah. Satu ialah diri. Macam yang saya kata tu, diri kita boleh buat amalan 10B. Amalan 10B antaranya ialah beribadat, bersyukur, kita boleh berehat sambil mendengar muzik, berurut, beriadah, bersenam. Itu antara contoh-contohnya lah yang kami share kan. Berfikiran positif, kan, bernafas dengan dalam, dan berkongsi masalah dengan seseorang. Itulah satu perkara yang sangat kita galakkanlah untuk berkongsi masalah dengan seseorang. Ini untuk diri kita sendiri. Kita boleh amalkan 10B. Tapi kalau orang luar pula, yang kita boleh, ataupun yang selalunya kita sarankan bila berkongsi dengan seseorang tu, kita outreach lah. Dan bila orang outreach tu, kita bersedia untuk menyambut lah. Tapi kita ada juga kaunselor-kaunselor, kita boleh outreach kaunselor-kaunselor kami. Antaranya yang kami di kempen Let's Talk kami, iaitu TALK. T ialah tell someone about your problem. Kita kena bersedia untuk meluahkan. A ialah kita kena ask for help lah. So L ialah kita kena listen. Bila kita jadi seorang yang pendengar tu, kita jadi pendengar yang baik. Dan K ialah know where to seek help. Especially kalau kita dah rasa kita dah tak tahu nak ke mana, sekurang-kurangnya kita tahu yang bagi pusat kami telah melancarkan bersama dengan pusat ni satu talian 1555, talian HEAL, iaitu Help with Empathy and Love. So talian tu dikendalikan oleh pegawai psikologi kaunseling yang sangat terlatih untuk memberikan bantuan emosi, psikososial, yang bantu mereka untuk bagi sokongan yang mana mereka memerlukan. Jadi itu antara telecounselling lah yang paling cepat. Contoh kami dapat kes di mana orang dah nak tengah cubaan nak membunuh diri. Dia tak call lagi. Maksudnya dia masih lagi nak outreach untuk pertolongan tu. Jadi harapnya ada di luar sana yang masih akan sentiasa menyambut mereka lah sekiranya mereka memerlukan sebarang pertolongan dan bantuan sekarang. Talian tersebut apa yang talian itu akan bantu selain daripada memberi counselling? Ada tak talian itu turut memberikan mungkin sedikit tarikh-tarikh untuk individu tersebut untuk pergi bertemu dengan doktor? Selalunya kalau talian itu bila seorang telefon kepada doktor dan kita akan bergantung kepada kes-kes. Okey. Dan selalunya mereka akan tengok kes-kes mana yang tu, kita akan bagi cadangan untuk rujukan, kita akan bagi pelbagai teknik-teknik untuk bantu bergantung kepada kes apa yang mereka perlukan. Seandainya keresahan macam ni, bantu dia teknik relaksasi, psikoterapi, cognitive behavior therapy, pelbagai terapi yang akan dilakukan oleh kita punya kaunselor. Dan sekiranya sangat serius dan memerlukan intervensi yang sangat cepat, dan kita akan terus direct ke MERS 999 lah, khususnya kepada mereka yang dalam cubaan bunuh diri tu. Okey, memang ada ya kes umpama itu. Betul. Ya Allah, maksudnya baiklah ada juga platform seumpama ini. Okey, boleh kongsikan lagi tak sedikit berkenaan program-program perkhidmatan selain talian tersebut yang disediakan oleh NCEMH ni untuk membantu
membantu masyarakat khususnya yang mengalami krisis emosi? Krisis emosi lah. Macam kami ada, selain daripada talian tu lah, kami ada servis-servis perkhidmatan kami di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya di 1161 klinik kesihatan. Kami ada 60 hospital yang menyediakan pakar-pakar, psikiatris, 4 institut kesihatan mental dan juga 34 mentari untuk pusat kesihatan mental, untuk pusat perawatan kesihatan mental kita. Secara percuma, berbayar? Semua secara percuma lah. Kalau government, mungkin rate government yang mungkin bila kita pergi ke kecemasan tu ada rate dan sebagainya, contohnya RM1 dan sebayaran dan sebagainya lah. Tapi kalau ikutkan temu janji KK dan sebagainya tu, kita boleh buat melalui aplikasi ataupun kita buat saringan di MySejahtera. So daripada situ juga kita boleh tengok tahap kesihatan mental kita supaya kita boleh terus tahu kat mana kita nak pergi ke servis-servis yang kita ada dekat Malaysia ni. Okey. Mungkin ada yang di luar sana tak tahu tentang perkhidmatan ini dan center-center dia, pusat-pusat tu terletak di mana. Sebab ada juga mereka yang berhadapan dengan keadaan ini, dia mencari kat mana saya nak pergi. Klinik biasa dia hanya buat normal physical punya check up dan memberi ubat-ubatan sebegitu. Apa yang patut seorang tu lakukan? As simple as dia tahu dia ada masalah isu mental, apalah langkah seterusnya ini kena buat? Pergi mana? Bagaimana sebaik-baiknya? Okey, yang pertama sekali of course pergi kepada doktor yang berdekatan. Mana-mana klinik? Mana-mana klinik boleh. Kalau GP sekarang ni kami cuba nak kepada swasta pun kami cuba implementkan lah. Kami punya servis. Itulah, itu untuk bila mereka jumpa swasta, tapi lepas tu mereka boleh di-refer kepada yang kerajaan lah. Maksudnya pergi klinik biasa? Klinik-klinik kesihatan, tapi semuanya berjadual lah. Berjadual yang memang kena dapatkan temu janji dan sebagainya. Tapi itu mungkin lebih mampu bagi mereka yang tidak berkemampuan. Tapi bergantung kepada kes-kes. Kalau kita rasa kes tu perlukan sebab beban di hospital juga, dan kita kena akui bahawa petugas kesihatan kita juga ada beban sedia ada, namun mereka boleh kategorikan ikut kes-kes. Mana kita rasa perlukan cepat dan kita akan cuba untuk bagi temu janji lebih cepat. Dan sementara tu kita cuba bantu dengan kaunseling, dengan kaunselor. Pegawai psikologi kami pun akan bantu juga sementara dia dapatkan rawatan yang lebih lanjut daripada pakar psikiatri contohnya. Okey doktor, kita berbaki 1 minit lagi. Apa yang doktor nak tinggalkan kami? Kalau untuk hari inilah saya menyeru rakyat kita, macam saya katalah, stigma dalam kalangan kesihatan mental tu sangat-sangat menebal. Tapi hakikatnya isu kesihatan mental tu semakin menaik, semakin meningkat. Jadi sama-samalah kita ambil cakna tentang kesihatan mental, sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri ataupun orang di sekeliling kita, supaya dapat bantu kita untuk menjamin kesejahteraan mental kita lebih baik dan sebagainya. Tapi sebelum akhir tu, saya nak kongsikan sikit kami punya platform sekiranya perlukan untuk tips-tips penjagaan kesihatan mental sendiri dan bantuan yang memerlukan bantuan emosi dan psikososial, boleh ikuti kami di Twitter, Facebook dan juga Instagram, Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan lah. Mungkin dalam jangka masa yang dekat boleh jumpa doktor di TikTok. Saya banyak masalah mental di situ. betul. TikTok pun platform juga. Baik, terima kasih banyak Dr. Irna. Ya Allah, doktor yang begitu manis sekali tapi memberi maklumat yang begitu padat sekali. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat. Baik, para penonton, kita akan rehat seketika. Siapa yang memerlukan bantuan boleh telefon 15555 sekarang. InsyaAllah. Jangan tanya Dr. Irna kat mana sebab dia dengan saya. Tapi ada doktor-doktor lain. InsyaAllah, psikologis lain di situ. InsyaAllah. Para penonton, kita rehat. Pastikan kesihatan mental kita terjaga.